Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi bengkel elektronik kita. Okay, kali ni saya dapat satu board aircon Mitsubishi. Jadi yang ni outdoor punya unit kot. Okay, dia kalau tengok kat sini, dia ada varistor kena kilat lah ni. Dia dah pecah. So kesan terbakar. So memang dia ada kena strike lah, surge kilat macam tu lah. Okay, ini masukkan 200 volt ni. Kalau ada tengok situ, ada masukkan 200 volt. Okay, masukkan 200 volt tu. Jadi masukkan kat sini, dan bila masukkan AC lah, dan bila kilat kena line tu, so varistor dah dia sebagai untuk protection lah sikit. Dia akan short, dan kalau dia akan pecah lah, dan bahagian lain selamat lah. Okey, apa dia ni, ramai orang yang tak familiar dengan varistor ni kan. Varistor ni tak apa familiar. Tak apa, kita akan tukar dulu ni. Kita akan tukar dulu. Kita akan cabut, kita akan tukar dulu, dan kita bincang sikit pasal varistor ni, pasal dia jarang sangat dibincangkan lah. Okey, kalau tengok sini value dia, boleh nampak tak value dia? Dia 14471. 14471. Okey, kita cabut dulu. Tak tengok Okey, boleh tengok dia dah pecah. Okey, dia dah pecah. Jadi varistor ni dia protection lah, untuk protection lah. Dia sebenarnya untuk protection, untuk selamatkan litar lain lah. Nanti saya akan bagi basic sikit lah. Kita bincang sikit asas lah. Sebelum tu kita cuci dulu lah. Tengok bekas terbakar tu, kita cuci dulu. Kita pakai air ni lah, isopropyl alkohol lagi. Cuci board tu. Kesan terbakar. Tak
boleh hilang, susah nak hilang. Okey. Okey. Okey, ni value yang sama juga. Okey. Sama juga. 14 N 471. 14 N 471K. Okey. Sama lah. Sama value yang ni juga. Okey, saya pasang dulu. Kemudian saya akan bincang sebuah ringkas lah pasal varistor ni. Dia tidak ada kutub lah. Okey. Okey. Ini varistor yang rosak. Dan saya ada lagi varistor yang baik. Okey. Varistor yang rosak, ni varistor yang baik. Okey. Varistor ni sepatutnya kalau kita cek dengan meter yang baik ni, yang baik ni sepatutnya bila kita cek meter dia tidak ada bacaan. Okey. Kita guna ohm lah. Kita boleh gunakan ohm. Kita boleh gunakan ohm. Okey, dia memang tidak ada bacaan lah. Kalau gunakan, kalau apa, kita okey. Okey, dia tidak ada bacaan. Dia tidak ada bacaan. Okey, kita tengok yang hak rosak ni. Hak rosak dia ada bacaan 1.4K. Ataupun ada asal ada bacaan lah. Kalau rosak ni asal ada bacaan lah. Itu menunjukkan rosak lah. Selain berpecah, kita tengok selain berpecah, dia crack. Selain fizikal dia sendiri dah pecah dan dia ada bacaan, itu menunjukkan dia rosak lah. Bacaan multimeter ni. Kalau ada bacaan pun yang elok ni, kalau ada bacaan pun dalam nano atau picofarad sahaja. Okey. Ini memang ada bacaan lah. Nano atau picofarad sahaja. Ni 251 0.251 nanofarad, ataupun kalau kita tukar dalam mikro 252 picofarad. 252 picofarad. Kalau dalam pico lah. Dalam ini saya ada bacaan kalau yang okey. Kalau yang hak problem ni ada bacaan juga, tetapi bacaan dia akan tak stabil. Yang ni stabil tapi dia bacaan dia tak stabil lah, dia lari. Dia ada masalah. Okey, dia akan bacaan dia tak stabil lah. Dia tak tentu. Tapi kalau macam nak confirm pakai ohm pun dah, kita boleh confirm dah. Okey. Kita nak confirm, kita pakai ohm pun kita dah boleh confirm dah. Okey, apa dia varistor ni? Apa kerja dia sebenarnya? Kita bincang sikit lah.
Varistor ni penting pasal semua equipment elektronik boleh kata pakai varistor ni lah untuk sama ada selamatkan daripada kilat dan sebagainya. Contoh dia kat sini. Okey, ini untuk surge protector. Ini surge protector. Okey. Dan tengok kat sini banyak varistor. Ada varistor. Okey. Ni varistor. Dia pakai varistor. Okey. Okey, bita ni saya twist. Macam ni lah. Okey. Okey. Dia letak varistor ni, simbol varistor lah. Dia letak varistor di antara earth. Ada satu fuse. Kalau kita memang selalunya dalam apa ni, kita punya ni memang ada fuse lah kan. Ni dalam board dasar ni, yang ni dia ada fuse 5M. Dia ada fuse 5M tu. Ni detail dia. Jadi dia letak varistor ni di setiap terminal lah. Earth bagi ke live, dengan di tengah-tengah ada fuse lah. Okey, kemudian live ke neutral pun ada satu lagi varistor. Dan value dia ni lah 10D391. Dan di antara neutral ke earth pun ada lagi apa dia ni, satu varistor, 3 varistor lah. Dan sini ada tolerance dia ni. Tolerance dia. Okey, kita akan bincang kod dia ni. Apa maksud kod dia ni? Secara ringkas lah. Kita buat ringkas. Jadi kalau rumah kita ada extension dan sebagainya, kita boleh modify. Kita beli lah. Kita beli value ni, ataupun satu lagi value yang biasa pakai kat extension, value dia 10D 471K. Ini pun boleh. Kita bubuh kat extension kita. Kita boleh sambung macam ni kat extension kita, sambungan kemas dan selamat. So automatic extension tu dah jadi surge protector. Ataupun kita boleh buat sendiri, bubuh dekat mana-mana yang live neutral ni. Extension yang kalau tengok perbezaan harga extension yang surge protector dengan tanpa surge protector tu berbeza agak jauh harga dia. Lebih baik kita beli yang biasa kita buat sendiri. Ini dalam berapa saja kan. Ini harga saya rasa tak sampai RM1 ni. Okey, ini untuk yang extension ni lah, yang hak yang ni. Okey. Banyak nama yang dibagi pada varistor ni. Ada yang dipanggil sebagai variable resistor. Varistor ni sebenarnya daripada perkataan variable resistor. Disingkatkan jadi varistor. Ada yang nama sebagai voltage dependent resistor pada ada yang nama sebagai transient voltage surge suppressor pada TVS, transient voltage surge suppressor TVS. Macam-macam istilah. Ada yang panggil dia sebagai metal oxide silicon MOV, metal oxide varistor, metal oxide varistor MOV. Macam-macam nama dah. Dia punya nama. Simbol ada yang macam ni. Okey. Dan ada satu lagi simbol yang biasa digunakan juga macam ni. Ada juga macam ni. Ini pun dia juga. Simbol dia juga. Tapi sebenarnya yang ni lebih kepada sepatutnya ada setengah buku beritahu simbol macam ni digunakan untuk surface mount. Surface mount, multi-layer varistor, multi-layer varistor yang surface mountnya. Tapi tak kisahlah. Saya tengok boleh pakailah dua-dua simbol lah. Boleh pakai. Okey. Jadi macam mana kerja varistor ni? Macam mana varistor bekerja? Okey.
Okay, sebelum tu saya nak bagi bincang tentang kod. Kod. Kat saya ni macam saya beritahu tadi ada 10D7471. Okay. 10 ni apa maksud 10? Yang tak set kita tukar tak set ni yang besar tu nilai dia 14. Nilai dia yang besar set kita tukar tu dia adalah 14N471K. Yang baru tukar set tu. Yang ni Okey, yang ni lah. Ni yang rosak set ni. So sekarang ni kat saya ni ada dua jenis lah. Yang ni 14 dan yang ni 10. Tak pasti boleh nampak ke tak ni. Ni 10 dengan 14. Okey, inilah value dia. Okey, ni value dia. Okey, apa maksud 10 ni? Apa maksud 14? Saya tunjuk bagi kita faham apa dia maksud dia ni. Okey. 10 ni adalah dimension, size dia dalam mm. Maksud dia size apa lebih kurang lah. Size apa? Size katakan yang 10 ni dia punya size ni lah lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey. Ini dah 11 tapi dalam tu 10 lah. Yang ni. Okey. Dia 10, sepatutnya dia 10. Tapi nampak ke tak? Kita ukur ni dia 11 lah. Lebih kurang. Maksud dia sepatutnya 10. Tapi 11. Tapi ini tepat kot. Ini 14. Inilah 14 Jadi 10 mm, ini 14 dimension dia. Ni 14. So ini kat depan ni adalah dimension. Dan belakang ni D ni adalah type. Dia punya type. D ni adalah type dia lah. Type apa dia ni, ada yang kata D ni adalah this. Okey. Tak kisahlah. Yang penting sekarang ni lah kita tahu dia ni size, kemudian ini type dia, kemudian ini adalah dia punya voltage dia. Ini sebabnya 470 volt. Ini adalah 470 volt. Ini samalah 470 volt. 470 volt maksud dia punya maximum breakdown voltage. Maximum breakdown voltage dia 470 volt. Maksud dia sama ada ini nilai yang last kali voltage kalau ada berlaku surge, maksud dia kilat ke ataupun berlaku kilat lah. So dia akan bekerja pada nilai ni. Macam mana dia bekerja? Okey, pada keadaan biasa macam kita ukur tadi ni, dia tidak ada value, tidak ada rintangan. Dalam keadaan voltage biasa dia tidak bekerja. Dia tidak bekerja. Dalam keadaan voltage biasa dia tidak bekerja. Okey. Maksud macam ni. Maksud dia tidak short lah. Tapi bila voltage dah terlalu tinggi, dia akan short dalaman supaya selamatkan litar. Macam ni Okey. Katakan ni cara sambung dalam litar ni. Dia sambung antara live dan neutral lah. Dia sambung ni. Ini live dan neutral lah, masukkan ni live neutral kat sini. So varistor ni dia sambung ke terminal satu sini, ke satu kaki varistor, satu lagi ini ke satu kaki varistor. Maksud dia sambung selari dengan ni, maksud dia live neutral. Tengah-tengah ni ada varistor. Dan ini terus ke litar-litar lain lah. Okey. Dan nilai dia lah katakan 470 volt. Dan apabila voltan biasa 230 volt ataupun 240 volt. So dia tidak bekerja lah. Dia tidak bekerja. Dia tidak menjadi pengalir. Tetapi bila voltan katakan kilat sebenarnya naik sampai maksimum 470 lah. Dalam 380 tu sebenarnya dia dah bekerja lah. Okey. Apa berlaku? Dia akan short.
dia akan short. Macam short lah. Ini tangan dia short. Jadi apa berlaku ialah litar kilat tadi tak pergi ke litar-litar lain lah. Dia akan kembali ke neutral. Macam tu. Jadi dia selamatkan litar lain lah, dan dia akan terbakar lah. Biasanya dia akan pecah lah. Kita kena ganti dia lah. Macam kes ni lah. Kes ni kilat ni kan. So kita kena ganti lah. Tapi litar lain selamat lah. Saya dah check lah litar lain, dia selamat. Kita boleh check, tengok ni kat sini. Ini dia buat lambang, ni maksud dia ada sempadan hot ni. Maksud dia high voltage, sempadan hot ni. Kat sini ada satu autocoupler. Okey, autocoupler. Autocoupler ni kecil je. Maksud dia autocoupler pin 1 kat sini. LED dia kat sini lah. Kalau kata memang rosak, dia patutnya dia dululah, pasal dia komponen semiconductor dan kecil. Tapi autocoupler ni selamat lah. Bila varistor ni dah terbakar, dia selamatkan tempat lain lah. Itu tujuan dia, dia selamatkan. Kita boleh check tengok. Kita boleh check tengok ni apa. Kat sini LED lah. LED lah. Pin 1 merah ni setup pin 1 lah. LED dalam autocoupler ni lah. Dia okey, dia hijau lah. Maksud dia selamat lah. Maksud dia perintang ni pun okey . Berapa ni perintang ni? 120K, 120K. Perintang ni pun okey. 120K kot ni. $120K nilai perintang ni. 120K. So kita tengok set. 120 lah. Okey. Jadi kerana dia rosak, yang lain selamat lah. Okey. Dan satu lagi, varistor ni dia juga guna dia untuk bila berlaku ada dalam transient ataupun berlaku ada noise dalam AC, dia akan buang noise tu lah. Berlaku katakan dalam 240 tu ada noise, 240 ni ada berlaku noise. Okay, ni 240 lah, 240 volt AC tu berlaku noise, ada berlaku noise ni. So dia akan tapih. Itu satu kegunaan dia lah. Jadi kita dah bincang tadi tentang cara nak baca dia tu. Bincang, kemudian kita boleh gunakan varistor ni. Kita boleh gunakan varistor ni kalau kita nak modify. Boleh tengok balik video tadi tu. Dia untuk protection. Ada kadang-kadang satu lagi varistor ni, kadang-kadang dia digunakan sekali dengan fuse. Ini kombinasi biasa, tapi litar ni tak. Litar ni tak, dia varistor saja. So tidaklah masalah lah. Tapi kadang-kadang dia buat dengan fuse sekali. Live neutral, fuse, kemudian varistor. Ini pun biasalah. Litar biasa varistor macam ni. Jadi dan terus ke litar-litar lain lah, fuse lah. Jadi apa berlaku bila katakan ada voltan lebihan, varistor akan jadi short circuit. Dia ada komponen semiconductor. Memang dia dibuat bila ada voltage lebih daripada limit yang tertulis tadi tu. Macam tadi ada yang tadi kita tengok 470 volt. Kalau lebih daripada ni, so dia akan short lah. Maksud dia akan short, dan bila short fuse akan putus lah. Jadi ada double protection lah. Fuse akan putus. Jadi dia pun terbakar dan fuse pun putus lah. Itu biasa yang berlaku lah. Ni selalu dikombainkan. Tapi litar ni dia tak combine macam tu. Dia satu je. Okay. Saya ingat itu saja kali ni. Okay, terima kasih.